Assalamualaikum. Apa khabar? Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi pada hari dengan waktu yang sama. Harapnya semua okey-okey saja. Mesti ramai dah sekarang ni dah PKP dah dilonggarkan. Mungkin Sabtu malam ni ramai yang keluar juga ya. So untuk dine in sebab ramai yang dah terima vaksin. Tapi seperti yang biasalah, kita harap that ramai yang mematuhi SOP ya. Make sure pakai face mask, social distancing, and alhamdulillah kita tengok dari segi walaupun kes baru tu masih tinggi, tapi alhamdulillah kes di ICU dah mula menurun. Ini mungkin ataupun most likely adalah disebabkan oleh vaksin lah efek dia. Okay, so tanpa lengahkan masa, hari ini kita akan bincang pasal genetik ya, screening ya, bagi wanita dan bagi couple yang menjalani rawatan IVF khususnya. Okay, dan kita basically the first half ni kita akan saya akan cerita sikit pasal genetic testing tu. InsyaAllah the second half tu kita akan answer all the question. Tak kisahlah sama ada question tu adalah berkaitan dengan genetik ataupun tidak, tapi kalau nak tanya boleh je. Dan sekiranya soalan tu lebih daripada masa yang kita ada selama sejam ni, kita insyaAllah akan jawab secara offline macam biasalah kita buat. Okay, alright. So apa itu genetic testing? Okay, so seperti yang kita tahu, okay, rawatan IVF adalah untuk menghasilkan embrio. Kita ambil telur ibu wanita, kita ambil telur sperma suami dan kita senyawakan. Okay, so terhasillah embrio. Okay, so bila embrio terhasil, kita nak biar dia membahagi daripada hari pertama, kedua, ketiga sampai hari kelima untuk menjadi blastosis. Okay, dekat situ bila ada stage blastosis, kita boleh ambil sampel sel-sel di situ. Mungkin kita ambil 4, mungkin 5 macam tu, untuk kita cek genetik kandungan embrio tersebut. Okay, test genetik ni adalah satu additional test ataupun extension daripada rawatan IVF yang biasa. Okay, dia bukanlah satu perkara yang wajib kita lakukan. Dia adalah orang kata sebagai add-on ya, satu perkara ataupun satu test yang tambahan yang boleh kita lakukan untuk membantu embryologist memilih embrio mana yang terbaik untuk diletakkan semula ke dalam rahim. Okay, so itu yang berlaku. Cuma apabila kita dapat embrio tu, kita kena culture sampai stage blastosis, sama ada hari ke-5 ataupun hari ke-6 ya. Dan masa itu baru embryologist akan ambil sampel sel daripada setiap embrio yang terhasil untuk dilakukan test, nak tengok cek DNA, nak cek kromosom embrio-embrio tersebut. Okay, kalau dulu kita tahu sebab teknik masa dulu hanya sampai hari ketiga, so dia akan ambil sel daripada embrio day 3 ya, di mana dia ada 8 sel. Tapi untuk embrio yang day 5, day 6 ya, kebanyakan embrio masa tu dah more than 100 cells. Okay, so jadi bila kita ambil sel daripada hari ke-5, hari ke-6 embrio ataupun blastosis tu dia dah ada banyak sel, so ianya kurang memberi apa-apa kesan yang kuat kepada embrio tersebut. Okay, so inilah teknik yang kita ada sekarang. Okay, so bila kita hantar sel tu nak check genetic test, embrio-embrio yang dah terhasil dekat blastosis yang kita dah sampel tu, kita akan bekukan sementara menunggu genetic test tu kembali. So selalunya dia akan makan masa, selalunya 3 minggu, tapi saya selalu kata dalam sebulan macam tu. Dan hasil daripada genetic test tu kita akan bincang semula dengan couple embrio mana yang boleh ataupun yang menjadi top first untuk diletak semula ke dalam rahim. Okay, so dia adalah sebenarnya adalah satu ujian tambahan, sejenis ujian saringan untuk menentukan embrio mana yang terbaik dan embrio mana yang tidak perlu diletakkan semula. Okay, so itu yang berlaku masa proses IVF ni bila kita buat genetic test. Okay, so siapakah yang kita galakkan untuk buat? Okay, tak semua wanita, tak semua couple kita galakkan buat genetic testing ni. So kita akan buat kepada mereka yang berusia, selalunya kita akan offer kepada dos yang usia wanitanya 35 tahun ke atas. Ini adalah kerana faktor usia mempengaruhi kualiti telur tu.
Okey, dan kita tahu wanita yang usia dia kalau kurang daripada 30-an, faktor usia tu tak memberi kesan yang kuat kepada telur tersebut, ya. Tetapi yang usia contohnya 35 ke atas, terutama yang 40 tahun ke atas, dia akan memberi kesan kepada kualiti telur dan juga kualiti embrio tersebut. Okey, so selalunya kita advise, kita kata ini adalah pilihan yang ada kalau couple nak consider nak buat genetic testing umur wanita 35 tahun ke atas. Dulu-dulu kita ke arah 40 tahun, tapi bila kita tengok data 35 dah boleh offer. Okey, ataupun kepada couple yang mengalami keguguran berturut-turut, recurrent miscarriage. Okey, so antara cara yang kita boleh buat adalah untuk check genetik embrio yang terhasil, dan kita tengok sama ada embrio tu mempunyai bilangan genetik yang normal ataupun tidak. Okey, untuk mengurangkan risiko keguguran berlaku sekali lagi, atau untuk mendapatkan explanation kenapa berlakunya keguguran yang berturut-turut ataupun recurrent miscarriage. Okay? Ataupun couple yang dah buat IVF berkali-kali, and then bila kita letak embrio tu dia tak melekat, dipanggil sebagai recurrent implantation failure, di mana kita dah letak embrio tu kali pertama, kali kedua, kali ketiga, walaupun grade dia bagus tapi dia tak melekat, walaupun dinding rahim dia normal, menebal dengan baik, dan tak ada faktor-faktor yang lain yang kita suspect lebih daripada itu, tapi dia tak melekat. Okay? So kita boleh buat ujian genetik nak tengok ada tak apa-apa masalah. Okey, ataupun couple yang mempunyai masalah kromosom di dalam keturunan dia, contohnya dia ada masalah thalassemia ataupun sickle cell yang boleh di-pass down from satu generasi ke generasi yang akan datang. So kita boleh check, embrio yang terhasil ni ada tak mempunyai genetik ataupun kandungan jin kromosom yang tertentu yang boleh kita identify. So kita tak pilihlah embrio yang ada genetik tu, kita pilih embrio yang tak ada, ya. So itu yang indikasi sebenar untuk genetik testing ni. Okey, genetic testing ni dah ada banyak jenis. Satu adalah nak check sama ada bilangan kromosom dia tu normal. Ni especially nak tengok contohnya kalau ada Down syndrome, kalau ada trisomy, yang menyebabkan embrio tu tak sihat ataupun tak melekat. Ataupun kalau ada genetic disease, yang macam thalassemia tu kita pun boleh buat juga. Okey, cuma yang thalassemia ataupun genetik penyakit keturunan tu mungkin perlukan extra test kepada pasangan, dan juga kalau ada anak sebelum ni kita kena check juga, supaya kita boleh identify jin yang mana yang ada, so kita boleh tahu embrio mana yang sihat untuk diletakkan semula. Okey, so bila kita dah buat genetic testing tu, apakah hasil embrio yang boleh kita dapat? Okey, so antara possibility yang boleh kita dapat sama ada embrio tu sihat, dia panggil euploid, bilangan kromosom dia normal. Kedua, sama ada dia tak sihat ataupun aneuploid. So kalau aneuploidy, kita tak akan kita tak akan galakkan letak embrio tu buat embrio transfer. Ataupun dia boleh ada mix, dia panggil mosaic. So dia ada embrio yang mempunyai bilangan ada kromosom yang normal, ada juga sel yang tidak mempunyai kromosom yang normal. Okey, so ini dikatakan mosaic, So mosaic ni dia ada low mosaic ataupun high mosaic. So kalau ada banyak yang tak normal, dia dikategorikan sebagai high, ataupun kalau dia kurang, bilangan yang dia tak normal tu kurang, dia panggil low mosaic lah. Okey, so bila dapat mosaic ni selalunya, kita akan pilih, bila kita tengok keputusan tu, kita akan pilih embrio mana yang sihat. So embrio yang sihat dia panggil euploid. So kita akan galakkan letak yang buat embrio transfer yang euploid tu. Okey, tapi katakanlah dia tak ada euploid, dia ada mosaic sahaja. Okey, so apa yang kita cadangkan adalah untuk couple berjumpa dengan genetic counselor untuk mendapat explanation yang lebih panjang, yang lebih detail, untuk memilih sama ada tak potential among embrio yang mosaic ni, yang mana yang mempunyai chances yang lebih tinggi untuk melekat dan menghasilkan bayi yang normal. Okey,
So itu yang boleh berlaku. Okay, so apa dia punya konsekuen lepas buat genetic test? Sometimes dia tak straightforward, dia bukan black and white. Kalau kita dapat euploid, embryo yang normal, dan senanglah kita boleh transfer. Dan kita tahu yang mana yang aneuploid yang tak sihat, kita tak transfer embryo tu. Okay, tapi konsekuennya boleh juga kita dapat mosaic. Okay, so bila mosaic, dan kita kena consider kita punya dia punya benefit dengan dia punya possible risk yang boleh berlaku. Okay, so selalunya at this stage kita akan minta couple jumpa dengan genetic counselor supaya dia boleh bantu dan juga bincang dengan lebih detail embryo yang mosaic yang mana yang boleh diletak ataupun adakah lebih baik tidak diletak semula ke dalam rahim. Sekiranya kita decide untuk letak mosaic tu ke dalam rahim buat embryo transfer, so apakah konsekuensi selepas tu? Dan couple usually kita akan galakkan untuk buat test dan lebih sekiranya mereka mengandung, ya, untuk seperti buat ujian air ketuban, ya, dia panggil amniocentesis, ya, ataupun ambil ujian darah, dia tengok genetik dalam darah, ya, dan juga buat macam detail scan, buat pemantauan yang lebih detail. Selalunya kita akan galakkan buat test air ketuban ataupun amniocentesis. Itu akan memberi definitive diagnosis, ya, dia akan diagnose sama ada baby sihat ke tak. Okey, sekiranya baby sihat, tak ada masalah, dan kita boleh teruskan kandungan tu. Isunya ialah nauzubillah sekiranya baby tak sihat, ya, kat situ yang kita akan face satu situasi yang difficult, sama ada nak teruskan kandungan ataupun kita berhenti kandungan kat situ. Maksudnya kita go towards abortion. So itu yang situasi yang mungkin akan terpaksa dilalui oleh couple sekiranya didapati result air ketuban tu tidak normal. Okay, so itulah possible implikasi bila kita buat genetic testing. So that's why kita tak buat just to anybody. Okay, kita offer kepada mereka yang ada risiko yang mungkin memerlukan genetic test ni. Okay, sebab dia boleh push kita to a corner yang kita tak tahu nak buat macam mana, sebab there are too much, sometimes there are too much information that we don't know how to react with that information, macam mana action kita nak buat selepas tu. Okay, alright. Okay, tetapi apakah faedah buat genetic testing ni? Okay, so sekiranya kita dapat identify embryo mana daripada, katakan kita ada 5 ataupun 4 embryo mana yang sihat, kita boleh letak embryo yang sihat ke dalam rahim. So chances dia untuk melekat lebih tinggi, ya, dan time duration untuk mengandung lebih cepat, ya, daripada kita just letak sahaja ikut turutan grading dia. Okay, so sekiranya kita tak buat genetic test, ya, kita embryologist hanya bagi grading tu based on dia punya appearance, macam mana sel-sel tu symmetrical ke, ya, ada banyak fragmentation, ya, kalau orang kata menggerutu ke, ya, macam itulah, ataupun sel tu nampak sekata sahaja, ya, so grading will be good. Okay, so dia hanya macam appearance punya assessment, macam kita tengok Ratu Cantik, yang mana yang paling cantik, tapi kita tak tahu sama ada yang mana yang sihat ataupun tidak. Okay, so bila buat genetic test tu kita bagi extra information, so kita boleh pilih this is the one yang akan, bila kita transfer, higher chance of pregnancy. Okay, dan cepatlah duration dia, kita tak gamble, kita just tak macam okay letak embryo ni, tengok kalau menjadi alhamdulillah, kalau tak then kita go to the next one, kita buat lagi satu transfer. So dia memanjangkan time untuk mengandung. Okay, alright. Tetapi kita kena faham juga, walaupun kita dah tahu sekiranya embryo tu sihat, euploid, kita letak dia menjadi mengandung berapakah peratus kejayaan kehamilan, is still not 100%, ya, sebab ada faktor-faktor lain yang kita tak tahu, yang kita tak dapat nak test, ya, seperti faktor selain daripada embryo, keadaan dalam rahim, ya, dinding rahim, penerimaan dia, ya. So chances untuk berjaya mengandung walaupun dia lebih tinggi, but still is not 100%. Okay, begitu juga dengan risiko keguguran. Tak semestinya kita letak embryo yang sihat, yang euploid, itu confirm kita akan mengandung dan confirm kita tak gugur. Risiko keguguran tu masih ada walaupun dia tak setinggi compact tu kalau kita tak check genetik dia.
Okay, so in other words, dalam sains ni dia tak akan ada 100% ataupun zero chance, tak. Kita just talk about percentage. Adakah percentage dia lebih tinggi ataupun percentage-nya lebih rendah, itu saja. So there is that kesimpulannya, kalau kita letak embryos tu, it's not like confirm yang kita akan pregnant, confirm yang kita tak akan boleh dapat keguguran. Tidak, dia tak macam tu. Walaupun risiko untuk keguguran tu kurang, dan risiko peratus kejayaan untuk mengandung tu lebih tinggi. Okay, so itu yang berlaku bila kita buat genetic testing ni. Okay, so ramai yang tanya juga genetic testing ni yes, ada indikasi dia untuk wanita yang lebih usia 35 tahun, yang pernah keguguran yang berturut-turut, ataupun yang buat IVF banyak kali tapi tak melekat, tak menjadi, ya. Ada tak apa-apa implikasi lain selain pada tu? Bila buat IVF, ada buat campur dengan genetik ni, dia punya cost dia akan double, ya. So selalunya kalau cost IVF sahaja dalam 16,000 macam tu, kalau campur dengan genetik it will go up to 30,000. Okay, so that's why some couple they feel that bila dapat embryos tu, tengok berapa embryos ada. Kalau ada dapat 2, tak perlu buat genetic testing, because genetic testing tu hanya untuk menyaring embryos mana yang terbaik. Kalau dapat 2 je belas, ya, so diorang just transfer 12. Kalau sihat dia akan melekat, kalau tak sebaliknya. So itu yang berlaku. Tapi isunya ialah kalau kita dapat banyak embryos, ataupun kita tak nak ambil risiko transfer embryos yang tak sihat contohnya, so then that's when genetic testing tu ada dia punya indikasi dia. Okay, so I hope penerangan saya ni macam a bit macam haywire a bit, saya rasa, sebab saya rasa tajuk ni quite advance juga. Okay, tapi ramai yang bertanyakan pasal genetic test. Okay, kenapa kita tak cerita banyak lagi pasal genetic testing ni? Sebab dia adalah tambahan daripada rawatan fertility. Okay, dia adalah consider add-ons. Tak semua couple kita advise untuk buat genetic test. Okay, couple yang tertentu kita akan minta consider. Okay, dan apa pula implikasi dia? Dia basically kalau ada straightforward embryos sihat, kita boleh go ahead. Tapi isunya ialah kalau tak ada yang sihat, contohnya ada mozaik, ataupun kalau na'udzubillah semuanya aneuploid, maksudnya semuanya tak normal dan tak digalakkan, tak di-advise untuk transfer, so kita back to square one. Okay, so some couple rasa that's in a way that is a positive, so diorang tak perlu buat transfer, diorang tak perlu mengharap tunggu 2 weeks wait tu, sebab dia dah tahu embryo tu tak sihat. But some couple feel that it's a bit harsh, sebab kita tak ada buat embryo transfer. So itu yang perkara yang boleh berlaku. Okay, so I think seterusnya apa yang kita buat ialah kita akan jawab soalan-soalan, okay, yang dikemukakan. Okay, so kalau so some soalan mungkin ada kaitan, ada yang soalan yang tak ada kaitan pun tak apa, tapi kita just go through it. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya boleh cuba tanya, boleh type lah. Okay, so daripada Puan Didi Diana Arisa, doktor, macam mana nak kira waktu subuh? Okay, so waktu subuh ni dia basically, kalau kita kira secara retrospektifnya adalah 14 hari sebelum kita punya period. Okay, so itu secara retrospektif. Okay, so katakan period cycle kita 28 hari, so waktu subuh kita antara hari ke-14. Waktu subuh ni adalah waktu ovulasi berlaku. Okay, kalau cycle kita 30 hari, maka tolak 14, so waktu subuh kita basically hari ke-16. Okay, so dia lambat sikit contohnya. Okay, kalau cycle kita 26 hari, so waktu subuh kita hari ke-12 macam tu. So basically waktu subuh ni applicable especially kepada wanita yang mempunyai kitaran yang tetap. Okay, kalau kitaran tak tetap, sukar nak kira, ya, sebab kita tak tahu bila ovulasi berlaku. Okay, so itu isunya. So kalau kitaran tak tetap, kena check kenapa kitaran tak tetap. Adakah selalunya ada disebabkan oleh polycystic ovarian syndrome, dan kita kena bantu dengan ubat untuk matangkan telur untuk bantu ovulasi berlaku. Okay, seterusnya adalah Puan Wayas, interesting topic, please save live ni, so boleh take
tak watch course tengah aktiviti lain, boleh puan kita save dalam IGTV. Okey, Mas Sur Amin, Doktor, telur giant egg day 3 ada 8 sel. Adakah embrio tu tidak normal, nanti hantar PGD mahal sangat. Okay. So giant egg ni basically embryologist yang lebih arif ya. Tapi sekiranya dia dah senyawa kan ya, macam puan kata day 3 tu ada 8 sel, itu adalah embrio. Kalau hari ketiga kita expect embrio tu mempunyai 8 sel. That's normal for the embryo. Okay. Adakah embrio itu tidak normal? Susah nak cakap. Okay, kita tak boleh nak tahu because kita nampak dari segi bilangan sel dia dah sampai tahap yang kita expect. Untuk hari ketiga patutnya ada 8 sel. Pada hari kedua dah ada 4 sel. So hari ketiga ada 8 sel ya. Hari keempat dia akan jadi compact, dia jadi morula, dan hari kelima, keenam dia jadi blastosis. Okay. So dari segi perkembangan nampak normal. So it's hard to say, even embryo yang tak sihat pun kalau dia boleh juga hari ketiga dia dapat 8 sel. So tak boleh kita nak tahu exactly, nak kata completely normal ataupun tidak. So based on inspection it looks normal for day 3. Okay. So seterusnya Dr. Maiza. Hai Dr. Maiza. Okay. Imar Syafiq, adakah orang yang kena testicular cancer dapat memberi zuriat pada pasangan pada masa hadapan? Okay. So yes, kalau seseorang tu mempunyai testicular cancer, nauzubillah ya, sekiranya berlaku, mungkin sebelum buat kemoterapi, sebelum buat surgery, boleh bekukan sperma dahulu. Okey, sebab dan sperma tu kita boleh simpan untuk future, okey, masa berumah tangga ataupun untuk anak nombor 2, nombor 3 sekiranya dah ada family. Okey, so sebelum buat kemoterapi, sebelum buat surgery ya, terutama sebelum kemoterapi lah ya. So kalau testicular cancer, usually diorang akan tengok stage dia berapa dan operation tahap macam mana ya, dan juga sama ada perlukan kemoterapi ataupun radioterapi. Sebab tu kalau boleh sebelum buat rawatan yang kemoterapi or even radioterapi, kalau ada kalau boleh bekukan dulu sperma. So kalau ada sperma tu dibekukan, insya-Allah boleh untuk masa hadapan, untuk mempunyai zuriat ya. Tapi selepas, kalau telah ambil kemoterapi, kita khawatir nanti penghasilan sperma akan terjejas selepas itu. So kita sekiranya itu berlaku, usually kita akan minta keluarkan, cuba cek sampel sama ada sperma ataupun tidak, dan kita akan cek hormon ya, sama ada kilang testis tu masih berfungsi ataupun tidak. Okay. Alright. So seterusnya ialah Kuni genetic test tu PGS, PGD ke? Yes, basically PGS adalah nama sebelum ini. Sekarang ni dia panggil PGTA. Okay. Dulu dia panggil pre-implantation genetic screening. Sekarang dia lebih kepada pre-genetic testing and for aneuploidy. Okay. PGD adalah basically nak identify certain genetic test, contohnya thalassemia. So sekarang ni kita panggil PGTM, okay, genetic disorder. Alright, so basically dia adalah genetic testing. It's just about macam mana jenis test genetik tu yang macam mana. Okay, so itu yang diorang tukar supaya lebih tepat nama dia daripada just hanya pre-implantation genetic screening saja, or very broad term okay. So seterusnya ialah Puan Maisura Amin, Doktor, abnormal 3PN kenapa boleh terjadi? Ya. So 3PN ni adalah, okay, so bila kita senyawakan telur dengan sperma, dia akan berlaku persenyawaan ataupun fertilization. Persenyawaan yang normal menghasilkan 2 PN ataupun dia panggil 2 pronuclei. Okay. So bila embryologist update, so hari ni hari kutip telur, esok kita tengok persenyawaan dia. So besok tu diorang check ada, kalau yang normal ada 2 PN, ada 2 pronuclei. Okay.
So tapi sometimes kita nampak ada abnormal fertilization. Contohnya ada 1 pronuclei ataupun ada 3 pronuclei rather than just 2 pronuclei. So kenapa ini berlaku? Okay, so boleh tak ini berlaku? Yes, dia boleh. Kenapa ini berlaku? Kebanyakan sebab adalah dari segi kualiti telur ataupun sperma tersebut. Okay, so it's hard to check exactly kenapa dia berlaku. So selalunya apa yang kita buat ialah kita hanya pilih yang normally fertilized. Kalau dapat 2 PN ya, dan kita teruskan dia untuk membahagi seterusnya. Okay, tapi kalau abnormally fertilized macam dapat 3 PN, selalunya kita tak teruskan proses tersebut ya, sebab kita khawatir dia adalah yang tak sihat ya. Kenapa berlaku? Mungkin ada faktor lebih kepada kualiti. Contohnya kalau usia wanita ya, lewat 30-an ataupun 40-an, dia boleh menyebabkan kualiti telur terjejas. Okey. So seterusnya ialah Puan Tia Sylvia, genetic testing akan dibuat masa IVF kena minta buat doktor. So yes, basically genetic testing ni is an additional test on top of the IVF yang biasa kita offer. Okay, so selalunya doktor akan offer, ataupun puan pun boleh cakap dengan doktor. So indikasinya especially for those yang 35 years and above, for the ladies, or kalau sebelumnya ada recurrent miscarriage ataupun ada sebelumnya ada pernah buat IVF tapi dia tak melekat embrio tu ya, ataupun ada genetic disease, specific genetic disease in the family, that runs in the family. So yang tu kita boleh highlight. Okay, kenapa embrio tidak implant selepas embrio transfer? Hari apa sarankan transfer, day 3 or day 5? Okay, kenapa embrio tidak implant? So ini adalah satu perkara yang sukar untuk kita explain secara keseluruhan. Okay, implantation failure is one of the subject, is like a black box in IVF, sebab kita tak tahu exactly kenapa embrio tu tak boleh menempel ataupun implant. Okay, so kalau kita tengok dari segi stages of IVF ya, kita rangsang telur tu ya, and then kita dapat kutip telur, kita dapat embrio tu ya, dekat stage yang mana yang paling ramai yang tak berjaya adalah selepas embrio transfer. Berapa yang pregnant, kat situ kita boleh tengok dari segi graf, kat situ yang dia drop banyak. Okay, so kenapa? Dia ada banyak faktor, kebanyakannya adalah disebabkan oleh embrio tu sendiri tak sihat. Okay, so contohnya dia adalah aneuploid ataupun bilangan kromosom yang tak normal ya. Kebanyakan senario adalah disebabkan oleh embrio isam yang tak sihat, okay, rather than faktor seperti dinding rahim yang tak kuat, ataupun dinding rahim tak nak menerima, ataupun faktor antibody macam dipanggil natural killer cell yang attack embrio tu, seolah-olah embrio tu adalah foreign cell. So itu adalah teori-teori yang masih tidak dapat nak diperkukuhkan sepenuhnya. Okay, so isunya ialah dia too complex, the process whether masa embrio tu melekat kat dinding rahim, supaya dinding rahim tu untuk menerima embrio tu, untuk embrio tu membahagi ya. Lagi it's a very complex process yang kita tak boleh nak test every single pathway tu at the moment, sebab bila kita letak embrio tu, kita hanya boleh tunggu about 10 days or 2 weeks after that untuk check ada tak pregnancy hormone dah tinggi ataupun tidak. Sebab kita tak boleh nak pantau, kita tak boleh nak buat ultrasound, kita tak boleh nak buat blood test, kita tak boleh tengok what's going on, apa yang terjadi dalam rahim tersebut bila kita letak embrio tu. So that is the hardest part in the whole IVF process ataupun in the fertility world. So still lagi kita tak boleh nak tahu exactly kenapa dia tak melekat. So that question is bukan sahaja kita sukar nak postulate, banyak research going on at the moment, tapi sains tak boleh nak kupaskan lagi the whole pathway, at what stage the embryo tu fail to implant. So inilah yang kita kata yang 2 weeks wait tu ya. So this is when the final stage yang very fragile ya. So that's why couple yang dah buat IVF pertama, kedua tak berjaya, ketiga tak berjaya, ada rule untuk buat check genetic to see
to get an explanation, to get some reason why it didn't stick. Okay, even if the embryo is normal, kalau you plot, it's not 100% that dia boleh implant, although the percentage is much higher. So again, there's still an entity yang kita tak boleh nak explain secara keseluruhannya. Okay, alright. So hari apa yang sesuai, hari day 3 ataupun day 5? Okay, so this ada banyak pendapat. Okay, now kalau kita tengok dekat western countries, they go towards day 5. So embryo semua dia akan grow up to day 5. Sekiranya embryo tu kuat, embryo tu sihat, dia boleh survive sampai day 5. Okay, because the technology is there, the makmal punya all the technologies semua dah up to the date. Okay, so to the extent that kalau tak ada embryo yang survive day 5, maksudnya embryo tu tak sihat, tak boleh. So there is no transfer at all. Okay, tapi in Malaysia we still tengok dari segi berapa embryo yang fertilize. Kalau kita dapat, for example, ada some guideline, kalau more than 3, more than 4 embryo fertilize, kita akan push sampai day 5. Okay, sebab kita nak saring yang mana yang kuat yang kita akan masukkan. Tapi kalau kita ada 1 atau 2 sahaja yang fertilize, so we tend to transfer day 3. Okay, kenapa kita tak push sampai day 5? Kita risau that the embryo cannot survive up to day 5, so there is no transfer. Okay, to have IVF cycle, kita kutip telur, kita sebelum tu kita inject, kita kutip telur, dapat embryo, tiba-tiba tak ada embryo untuk transfer, can be very traumatic as well. Okay, so this is when the argument start. So some scientists ataupun doctors kata, kenapa kita nak transfer embryo yang tak kuat, yang tak sihat, yang tak boleh survive up to day 5? Kalau embryo tu tak kuat, tak sihat sampai day 5, maksudnya dia tak boleh nak create result in pregnancy. So that's one theory. The other theory is that, well, kalau kita tak transfer, kalau ada limited number of embryo, then kita push sampai day 5, there is a risk that the embryo cannot survive up to day 5, so there is no embryo to be transferred. So the theory is that the uterus tu is the best place for the embryo to grow. So itu yang masih buat lagi day 3. Okay, so dulu-dulu teknologi kita punya lab equip up to day 3, day 2, day 3. So ramai yang dulu-dulu kita buat day 2 transfer, day 3 transfer. Now our lab dah more equipped, dah teknologi dah canggih, so dia boleh go up to day 5. So ramai yang kalau ada more than 4 fertilize, good fertilization rate, we tend to push up to day 5. Kalau kita boleh pilih, kita go for day 5 rather than day 3. Okay, alright, so hope that answer the question. Okay, so seterusnya ialah Puan Ifah Mirzu, kos dia kira ikut bilangan embrio ke doktor. So dia tengok package dan setiap center berbeza. Kalau dekat Sofia kita package tu untuk 5 embrio, so embryologist akan pilih top 5 embrio untuk buat genetic test. Okay, tapi sekiranya ada extra embrio, contohnya couple tu dapat 7 embrio, 7 blastocyst, then there will be additional cost, sebab basically bila diorang biopsi, they have to biopsi more than 5. So then itu ada pentambahan charge per embryo. Okay, tapi itu embryologist dengan team akan berbincang dengan couple, sebab kita tak tahu berapa yang akan survive up to day 5. Okay, cuma package usually sampai 5, tapi setiap center dia have their own different package. So yang tu kena bincang juga. Okay, macam mana pengiraan dia. Okay, seterusnya Kuni, sebelum ET ataupun FET boleh makan Panadol tak? Oh, boleh, tak apa. Boleh makan Panadol. Cuma isunya ialah kenapa nak makan Panadol tu? Kalau tak sihat, kalau demam ke, ada kena bagi tahu doktor, sebab kita tak nak kurangkan risiko chance untuk implantation. Kalau ada jangkitan, it's better to treat your infection dulu, okay, baru kita buat transfer. Okay, so kesihatan pun kena jaga juga, especially kalau kita demam, temperature akan tinggi. So kita tahu that embryo transfer tu is very crucial. Kat situ yang mana yang kita kena be very very careful. So kalau boleh kita nak optimizekan everything sebelum buat transfer. Okay,
Seterusnya ialah daripada Lara Hardy 2. Doktor lepas embrio transfer dalam masa 2 weeks wait, bila kita boleh rasa tanda-tanda kita pregnant? Ini satu soalan yang susah juga nak jawab, okay? Because ada orang dia rasa symptoms dia, tapi kebanyakan couple yang kami tengok, kita tak boleh nak tahu, okay? Sebab kita ambil banyak ubat masa tu, kita ambil banyak estrogen, kita ambil progesteron, ya? So kita punya symptoms tu macam rasa angin, perut kembung, payudara sakit, ya? Mood swing, and then kita risau, kita a lot of things happening at the same time. Kita risau masa 2 weeks wait ni, dan kita tak boleh nak tahu apa simptom yang sebenarnya, okay? So ada yang dia rasa payudara dia sakit, tak selesa. It might be just because of ubat itself, yang especially yang progesterone based, ya? Rasa perut kembung, bengkak air, might be just because the hormone estrogen itu sendiri yang kita bagi. So or it might be pregnancy itself. So susah nak tahu sebab dia very early stage. Jaranglah masa tu dah start mabuk. So far mabuk untuk pregnant tu usually not as early as that. Usually it will be like later on, because level of hormone pregnancy tu tak setinggi yang menyebabkan seseorang tu boleh rasa muntah, rasa loya, tak lagi selalunya, ya. Okay, tapi setiap orang lain, so setengah orang dia tahu badan dia macam mana, so dia rasa lain sikit. So it's hard to describe, but kebanyakannya kita masih kena tunggu buat ujian pregnancy. Okay. Seterusnya ialah Puan Fiz Jalaluddin. Dok, dalam satu cycle naturally ada satu telur yang matang ke? Oh, okay. Dalam satu cycle yang natural cycle, maksudnya kitaran haid yang biasa, tak ada ubat, ya. Sebenarnya ada satu saja telur yang matang, jarang ada dua. Okay, kalau ada dua tu yang menyebabkan kembar berlaku. Tapi dari segi badan kita didesign in such a way that setiap bulan ada satu batch telur yang akan terpilih. Berapa bilangan batch tu, berapa bilangan telur dalam satu batch tu bergantung kepada result telur. Mungkin 5, mungkin 10, ya. Tapi daripada banyak-banyak tu hanya satu sahajanya akan menjadi dominant follicle ataupun dominant egg lah. Okay? Yang lain semua akan diserap badan. Okay? So masa itulah yang dominant follicle itulah yang akan berlaku ovulasi, masa hormon LH tengah tinggi. Okay? So itu yang berlaku. Tapi bila ubat kesuburan, bila kita buat IVF contohnya, apa yang berlaku, kita rangsang semua telur yang terpilih untuk bulan tu. Okay? So mungkin 5, mungkin 10, tengok result wanita tersebut. Okay? So itu yang kita lakukan, itu yang kita manipulate. Okay? Kita tak boleh dapatkan telur yang tak terpilih untuk bulan tu, hanya yang terpilih sahaja yang kita boleh rangsang. Okay? Sebab tu doktor selalunya akan buat scan pada awal kitaran haid. Okay? Kita tengok berapa folikel ada yang terpilih, berapa bilangan folikel yang terpilih untuk bulan tu, dan potential berapa yang akan terangsang. Okay? So itu yang berlaku. So seterusnya ialah Cik Arina. Doktor, macam mana boleh miscarriage? Okay? So macam mana boleh keguguran ataupun miscarriage yang tak ada symptoms. Okay? So miscarriage ni berlaku apabila wanita tu pregnant tapi dia tak ada period, dia tak ada bleeding, dia tak ada senggugut. Lepas tu dia pergi scan, tengok Allahu Akbar, dah tak ada jantung baby, ataupun saiz kantung tu tak sebesar yang kita harapkan, ataupun tak ada perkembangan. So kenapa berlaku tu? Kebanyakannya disebab oleh bayi tak sihat, okay? Di mana secara naturalnya dia tak membesar lagi, ya? So in a way is a natural selection lah. Dia tak menjadi, ya? So dia stop membesar, tapi ibu tak rasa apa, tak ada apa-apa simptom. Hanya bila buat scan baru kita detect, ya, ada miscarriage. Tu dia panggil miscarriage. Okay? So kebanyakannya disebab oleh itu. Tapi sekiranya dia berlaku berturut-turut, macam 3 kali berturut-turut, so dia ada, kita kena investigate further. So dia ada set of investigation yang perlu dilakukan sebelum puan merancang untuk mengandung lagi. Okay? Seterusnya ialah Yat
Zaidi. Salam dok, jika ada PCOS dan dah ada diabetes, apa cara rawatan yang terbaik untuk TTC? Okey, untuk mereka yang PCOS dan ada diabetes, yang paling penting adalah untuk kawal diabetes tu. Untuk diabetes, dia ada satu ujian darah, dia panggil HbA1c. Dia nak tengok gula punya, paras gula. So kalau boleh paras gula tu kena antara 6 hingga 7. That is the aim. Okay, so kalau boleh kita kena pastikan kita punya sugar at the optimal level. Okay, and then lepas tu kalau ada PCOS, kalau period tak regular, kita akan start ubat bagi untuk bantu matangkan telur. Sama ada nak try Clomid dulu ataupun nak terus ke arah IVF. Okay, sebab sometimes bila diabetes dah well control, kita kena percepatkan rawatan supaya kita buat masa mengandung tu, masa diabetes tu terkontrol. Okay, isunya ialah bila gula tu, paras gula tu tak kontrol, contohnya gula tu tinggi, kita takut respon tak memuaskan. Kedua, kalau mengandung kita takut ada risiko keguguran, ya. So itu yang kita tak nak berlaku. Ataupun bila mengandung ada risiko kesihatan kepada bayi. Okay, bayi boleh ada risiko masa mengandung. Okay, so that's why kita boleh, kalau boleh nak control diabetes. Okay, kalau tak dapat nak go for the lowest HbA1c, kena bantu dengan doktor diabetes dan juga doktor fertility. So kita buat dua-dua sekali. Okay, InsyaAllah boleh. Okay, seterusnya ialah Puan Lela Isabella. Doktor, untuk buat test PGS, PGD perlu blastosis yang good grade sahaja? Basically tak semestinya puan. So basically ianya perlu blastosis, maksudnya hari ke-5 atau hari ke-6 embrio, and then embryologist akan tengok embrio mana yang ada berapa embrio, dan usually kita akan test the top 5 quality. And then basically grading tu based on appearance. Kalau appearance kena pilih top 5, so embryologist akan pilih lah yang top 5. Okay, so itu yang berlaku. Okay, seterusnya Puan Laila Azwa. Doktor, darah untuk AMH tu perlu ke kita check? Yes, kalau boleh kita check pun, sebab kita nak tahu keadaan result telur kita. Bagi mereka yang TTC, kalau boleh kita check sebab kita nak tahu sama ada result telur tu normal ke, ataupun kurang ke, ataupun tinggi. Okay, dan kita boleh gauge rawatan kita sama ada kita boleh slow and steady, maksudnya kita try dengan pil subuh dulu contohnya, ataupun kita boleh buat IUI contohnya, ataupun kalau AMH tu dah rendah daripada yang kita expect, dan kita kena percepatkan, maybe kita talk about IVF terus. Okay, dan juga dia akan membantu doktor dari segi nak tahu kalau buat rawatan IVF tu dos hormon berapa yang nak bagi, protokol mana yang sesuai, what to expect, berapa telur yang mungkin kita boleh dapat daripada hasil rangsangan ni, ya. So itu yang boleh membantu juga. Okay, sometimes kita boleh buat scan dan tengok berapa follicle ada masa awal kitaran. Isunya kadang-kadang dia varies from one month to another month, and then dia tak objektif. So kita boleh kata, oh tapi kita nampak telur banyak masa dulu. Okay, masa scan dulu kita nampak telur ada 6, 5, ya. So kita, itu yang kita nampak masa tu. Tapi bila kita ada ujian darah, kita tahu level dia berapa, kita lebih objektif. Okay, kita tahu kat mana, where we are, rather than very something yang a bit subjective. Okay, seterusnya ialah Puan Encik Aimin Zainuddin. Salam doktor, boleh terangkan pasal AZFC deletion detected? Okay, AZFC ni adalah keadaan di mana seorang lelaki tu dia ada azoospermia. Okay, dan bila kita azoospermia tu maksudnya tak ada sperma dalam air mani dia. Okay, so ini adalah salah satu condition yang boleh berlaku, something yang kita tak expect yang berlaku. Bila kita tengok air mani tak ada sperma dalam, so usually doktor akan buat ujian test hormon level, tengok testosteron, tengok hormon FSH. Sometimes kita akan buat juga ujian genetik, especially bila hormon FSH tinggi, ataupun testosteron rendah, kita nak tahu what's going on, ada tak
faktor-faktor genetik. Okay, so genetik antaranya ialah kita tengok microdeletion. So dia ada AZF A, B, C, ya. So itu yang berlaku. Okay, so dengan isu dengan genetik ni, ya, it's not something yang kita boleh ubah, ya, unfortunately. So dia akan memberi tahu juga implikasi sama ada kita bila kita buat prosedur untuk ambil sperma daripada testis tu, sama ada apakah chance untuk dapat sperm, ya. So itu condition dia. Okay, so kalau kita dapat sperm daripada testis melalui pembedahan, apakah sama ada sperma tu akan matang ataupun tidak. Sekiranya dia matang, ada higher chance untuk berlaku persenyawaan. Tetapi sekiranya dia tak matang, mungkin kadar persenyawaan tu akan rendah juga. Okay, so itu yang berlaku dalam situasi ni. Okay, so nak minta encik bincang dengan doktor, ya, akan apakah chances dapat sperma melalui surgical procedure, apakah peratus kejayaan sperma tu berjaya bersenyawa dengan telur menghasilkan embrio yang mampu untuk membahagi. Okay, so itu implikasi dia. Okay, seterusnya adalah Puan Ifah Mirzu, cara tinggikan chances berjaya FET body. Okay, cara chances tinggikan chance untuk FET, frozen embryo transfer. Ramai yang tanya ada tak makanan, ada tak apa-apa yang boleh dilakukan, ya. So dari segi medical kita selalu kata selain pada makanan yang seimbang, yang sihat, okay, itu sahaja. Kita tak ada apa-apa resepi ataupun makanan yang perlu ambil untuk panaskan rahim, banyakkan blood vessel pergi kat rahim, tak ada. Kita tak macam tu. Okay, sebab kita tak ada apa-apa scientific evidence yang mengatakan oh kalau makan ni akan rahim tu akan menerima dengan lebih tinggi. Tak ada, yeah? In fact ramai yang kata bila lepas transfer tu kena baring 24/7. Itu pun tak betul juga, sebab kita nak perjalanan darah kat badan tu berjalan dengan sebaiknya. So kita masih galakkan bergerak, ya. Pergi bilik air, pergi dapur, pergi ke depan rumah, ya. So but of course kita galakkan untuk kurangkan aktiviti lasak macam tu, just tapi tak adalah suruh baring 24/7. Okay, so ramai kalau ikutkan dekat masa kalau tengok negara barat macam UK contohnya, ya, mereka datang untuk embryo transfer, diorang dapat macam time off je tengah hari tu, buat embryo transfer, lepas tu balik pergi kerja macam biasa. Okay, sebab bagi mereka tak ada evidence yang mengatakan kalau MC kalau duduk atas 24/7 tu akan increase the chance, because good embryo will stick. Okay, tak kisahlah macam mana pun. So itu mereka pegang betul dengan scientific evidence. So tak ada MC pun, just time off je, datang untuk buat embryo transfer, lepas tu balik terus pergi kerja. Okay, so itu diorang punya cara bekerja kat sana. Tapi dekat Malaysia, well, kita ada, selalunya kita akan bagi MC, selalunya kita bagi sampai 2 minggu, tapi tak adalah bermaksud masa tu kena baring 24/7, tak, ya? Sebab bayangkan masa tu kita bagi banyak hormon, ya, banyak hormon estrogen, progesteron, ya. So darah tu boleh jadi ada risiko darah beku kalau baring sahaja, ya. Makanan yang healthy, of course, elakkan makanan yang boleh menyebabkan sakit perut, ya. Sebab kita takut boleh cerit-berit semua tu. So those are the things lah, but nothing more specific than that. Okay, so seterusnya ialah Puan Nikmah Sobur 29. Doktor, kenapa folikel boleh jadi tak ada sel? Okay, so ini berlaku bila kita kutip telur. Contohnya kita nampak ada folikel, ada kantung. Apa yang kita nampak adalah kantung, ya. Masa kita scan, kita buat transvaginal scan, kita buat follicular scan, lepas kita start ubat hormon untuk rangsang telur tu dah besar. Kita buat scan, nampak oh ada telur besar, saiz dia 18 mm. So apa yang kita kata? Sebenarnya kita kata kita ada nampak kantung yang besar. Okay, kita tak nampak telur tu melalui scan. Kita hanya nampak kantung yang berisi air yang kita percaya ada telur dalam tu. Okay, so bila kita sedut air tu, ya, masa dekat bilik prosedur kita sedut, so air daripada kantung tu akan pergi kat tabung uji. Okay, dan kita harap telur pun akan ikut sama pergi ke tabung uji.
Okay, sementara kita buat tu, embryologist akan tengok air dalam tabung uji tu. Dia boleh tengok untuk dia yang nampak telur tu dari bawah mikroskop. So telur tu sebenarnya dia adalah kecil sangat dalam bawah mikroskop level. Kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita. Okay, so mereka yang boleh confirm, okay, dapat telur doktor, macam tu. So katakan dia kata no eggs found, tak ada telur. So apa yang kita buat sambil tu ialah kita kembungkan balik, kita hantar media, kembungkan balik kantung tu, and then kita sedut balik air tu, kita buat kembungkan balik, sedut balik. So kita buat beberapa kali, sebab kadang-kadang telur tu ada sel-sel sekeliling dia. Okay, so selalunya doktor akan buat, dia panggil flushing, ya. Kembungkan, sedut balik, kembungkan, sedut balik 2-3 kali, and then tertunggu balik embryologist tengok balik air tu bawah mikroskop dapat tak telur tu. So kalau dia kata dapat, dan okay, kita move to the next follicle. Okay, tapi kalau kadang-kadang tak dapat juga, especially contohnya kalau kita ada couple yang ada 2 telur ataupun bilangan telurnya terhad, ya, kita akan pastikan kita try as much as possible untuk dapat telur tu. Tapi sometimes ada juga di mana telur tu tak dapat juga, walaupun kita flush banyak kali tak dapat. Kenapa berlaku macam ni? Ada juga kemungkinan di mana sama ada telur tu tak nak ikut. Contohnya telur tu melekat dekat kantung tu. Contohnya telur tu tak matang, ya, ataupun telur tu dah terjatuh daripada tempat kita sedut, daripada kantung tu. Sama ada dia dah ovulasi berlaku. Okey. Ataupun ada juga di mana dia panggil anti follicle syndrome, di mana follicle je besar tapi tak ada telur. Okey. So itu antara possibility yang berlaku, although dia jarang berlaku. Okey. Nah, tapi kita galakkan puan untuk bincang dengan doktor balik. Okey. Sebab ada juga situasi yang di mana couple dia memerlukan, ya, bila kita buat rawatan IVF ni, bila kita buat sekali, kita ikut general rules, ya. Okey, kalau macam ni, okey, apakah protokol yang sesuai kebanyakan couple, ya. Okey, dan kita buat, ya. Tapi setiap wanita tu berbeza, memerlukan customization. Maksudnya kita kena customize. Ada juga yang tak fit in the general population. So bila buat satu kitaran tak berjaya, selalunya kita akan recap balik apa cara yang kita boleh optimize untuk bantu next time kita dapat a better outcome. In this situation, contohnya tak dapat telur, saya galakkan puan bincang dengan doktor balik. Okay, tengok balik macam mana kita boleh buat. Sebab ada situasi yang pernah saya temui, ya, dia punya ubat trigger tu, yang last injection tu, dia memerlukan double trigger, ya. Dan kita kena tengok ujian darah sebelum trigger, selepas trigger, ya. Walaupun kita tak buat ni kepada semua orang, tapi setengah wanita dia memerlukan ubat yang lebih kuat untuk trigger, for example. Okay, so in this situasi, masa couple tu sebelum ni kita cuba kulit telur, tak dapat telur, okay, dan kita baca, kita tengok balik, kita recap apa yang kita boleh buat. Okay, so apa kita buat, kita dah double trigger, kita dah ada 2 suntikan untuk pastikan telur tu matang. Okay, dan kita lamakan sikit tempoh dia daripada 36 hingga 37 jam selepas trigger tu, untuk pastikan dapat telur tu. Okay, so alhamdulillah kita dapat. Tapi kita tak akan tahu sekiranya kita tak lalui yang first cycle tu. Okay, so nasihat saya ialah jangan putus asa, bincang balik dengan doktor, dan bincang kenapa, apa possibility, macam mana kita boleh optimizekan in your next future. Kalau perlu buat satu lagi kitaran, macam mana kita nak optimizekan supaya tak berlaku lagi situasi macam ni. Okay, so kadang-kadang ada juga ialah setiap orang berbeza yang tak fit into general punya protokol ataupun majority, ya. Dia ada macam outliers, ya, yang perlukan lebih plan yang lebih detail, yang perlukan lebih customization, ya, untuk kita belajar. So satu cycle tu kalau berlaku macam tu, kita akan belajar, dan kita akan try to improve macam mana in your next cycle. So jangan putus asa, so ini boleh berlaku, walaupun dia jarang tapi boleh berlaku. Okay, so kena bincang balik dengan doktor dan tengok apa plan rumusan yang kita boleh buat daripada situ. Okay, so Miss Bani Ban, hi Doc, hi Puan. Masa 2 weeks wait tu boleh kerja dekat office macam biasa if memang tak boleh sangat nak cuti, atau guna MC yang doktor bagi atas tuntutan kerja. Okay, so selalunya terpulang, okay, selalunya kita akan bagi MC. Kalau boleh MC lah, ya. Kita ceritanya kat UK tak ada MC,
tu UK lah. Kita kat Malaysia dapat MC, gunakan MC. Kalau boleh duduk rumah lebih baik. Okay, tapi tak adalah duduk rumah tu baring je, tak. Maksudnya duduk rumah ya, relax, aktiviti yang light sahaja ya. Dan boleh, kita boleh tahu apa aktiviti yang kita nak buat hari tu. Kalau kita pergi kerja, sometimes kita tak boleh nak agak apa kerja yang kita akan terpaksa lakukan hari tu. So kita try to minimize pergerakan kita dengan bagi MC duduk rumah. Okay. Tapi ada juga yang wanita yang saya bagi MC, dia tak nak. Sebab dia kata kalau duduk rumah masa 2 weeks tu dia buntu, dia lagi risau, dia lagi rasa dia tak boleh fokus, dia asyik nak fikir, nak buat nak test je ya. Dia rasa lagi risau, lebih baik dia ada distraction. So dia nak kerja. So itu terpulang. Setiap orang berbeza dan setiap orang jenis kerja dia pun berbeza. Ada yang lebih kepada depan komputer duduk, so that's fine. Okay. Tapi kalau yang kena pergi nak pergi tempat kerja, kena banyak jalan ya, nak naik LRT ke contohnya ya, so ataupun kena angkat benda berat, semua tu, so maybe it is a good option to rehat di rumah. Okay. So tengok macam mana situasi. Tak adalah kita kata tak boleh kerja langsung, tak adalah kita kata kena rehat je completely, tak juga. So tengok dari satu masa ke setiap keadaan berbeza. Okay, Puan Amal Bashira, see you soon doktor. InsyaAllah see you on Monday, right? InsyaAllah. Okay. Puan Nur Atika, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Okay. Apa khabar Puan Nur Atika? Okay, Puan Janah Moja, salam doktor. Kalau dah buat HSG dan tube pattern, perlu ke buat HSG pula? Kalau dah buat SSG is apa tu Puan? Perlu ke buat HSG pula? Okay, kalau dah check tube, selalunya I'm not sure SSG tu apa. Kalau dah check tube tu pattern, maksudnya tube tak block, tak perlu buat lagi unless you dah the first test tu like 2 years ago. So selalunya untuk HSG kita hanya buat the test valid for up to 2 years unless something happen, like macam ada operation, ada infection contohnya, dan kita buat lebih cepat lah. Tapi jaranglah kita suruh buat banyak kali ya. Usually check tube ni lebih kepada rawatan untuk bagi ubat Clomid ataupun buat IUI. Okay. Tapi untuk IVF seperti yang kita tahu, dia tak perlu check tube sebab kita bypass the tube ya? Kita ambil telur tu bawa keluar. So seterusnya ialah Cik Irina. Doktor, endometrium tu apa please? Endometrium tu apa at least? Endometrium tu sorry Puan, itu adalah dinding rahim. Okay. Alright, so itu adalah ketebalan, adalah dinding rahim kat mana kita dapat period ya, kat mana pregnancy melekat, itulah endometrium. Okay. Puan Nurul Fatihah Muhammad Nur, Assalamualaikum doktor, bila waktu sesuai nak buat pregnancy test? Saya on Clomid, dah check, telur dah matang, ada 2 kiri dan kanan. Kalau berjaya macam mana nak tahu pregnant? So selalunya kita galakkan untuk tunggu selepas waktu period. Okay, katakanlah you due period contohnya hari ni, bila patutnya buat test urine pregnancy test, selalunya saya kata about 1 week after your expected date of period. Okay, kalau hari ni sepatutnya lagi seminggu baru buat ujian UPT. Tapi faham ramai yang tak sabar nak menanti. Okay, so okay, kalau dah miss period, kalau nak check, nak ambil yang clear blue tu, ataupun nak try test dulu dengan strip UPT yang biasa pun boleh. Cuma usually kalau boleh tunggu seminggu, sebab masa tu kalau pregnant hormon lebih tinggi, sebab kita takut nanti kita nampak macam vague line. So dan kita in a situation yang ni pregnant ke tak, ni nampak line ke tak ya. So itu isunya. So kalau boleh tunggu. Okay, tapi kalau faham kita pun berdebar nak tahu so okay, so bila miss period. Okay, so seterusnya ialah Puan Tia Sylvia, day 3 and day 6-7 embryo transfer failed to implant doctor. Is it advisable to proceed with genetic testing? Okay, alright Puan Sylvia, so this is quite difficult situation. So you dah ada 2 transfer, day 3 dah transfer, embryo day 6, day 7 pun dah pernah transfer tapi tak menjadi. Okay, so basically minta Puan bincang dengan doktor. Maybe one step further ialah untuk check genetik. Okay, tapi kalau check genetik, kita akan push embryo tu ke
day 5 or day 6 untuk ambil biopsi. So maybe this is one of the option. Okay, selain daripada to make sure that there is no polyp in the uterus, tak ada macam things like macam endometriosis yang boleh mengganggu implantation to happen. Okay, those are the things that kena check balik. Okay, alright. Okay, so I'm afraid basically ada satu final question. Dah sejam, Rahman pun dah nak tengok bola. Sebab apparently you all tahu ke Manchester United. So I don't know, because my husband dia sibuk sangat nak tengok Manchester United sebab Ronaldo dah ada join balik. Okay, ni selingan. Okay, so final question. I'm Diana, Dr. IVF ada had limit ke berapa kali boleh buat? Okay, IVF tak ada had limit. Selagi you ada respon, maksudnya selagi ada telur tu, you boleh keep on going. In fact, ada juga study yang buat, yang tunjuk up to 6 cycle, up to 9 cycle people do IVF selagi ada respon, selagi ada telur tu boleh buat. But of course there's a lot of financial implication, emotional implication in it. Okay, so usually a good go will be like 3 cycle of IVF. Okay, tapi kena bincang dengan doktor untuk recap balik, tengok macam mana you respond. Kalau ada respon, the response is acceptable, then boleh continue. Okay, so there is no limit. Setiap cycle, kalau kita tengok graph cumulative pregnancy rate tu akan meningkat daripada satu masa ke satu masa, satu cycle kepada satu cycle. So you will not hit a wall. Okay, tapi so far kita dalam dunia IVF ni, kita tak ada kata 3 saja, kalau tak dah enough. Tak, so far kalau those nak carry on, boleh carry on. Tapi yang paling important ialah untuk kita pelajari from the previous cycle, how can we make it different, how can we improve. Sometimes kita dah buat all out, there's nothing more to do, to add on. Okay, sometimes the only answer is just to keep on carry on, and then hopefully that we will get a good quality embryo that it will stick. Okay, so itu isunya. Okay, so I think soalan-soalan seterusnya kita ada dalam lagi another 10 question yang kita dapat, kita akan jawab secara offline, sebab sekarang pun dah cukup masanya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi join kami malam ni dan juga ajukan soalan. Okay, sebab tanpa soalan kita pun tak tahu sama ada kita dapat jawab pada perkara yang perlu diterangkan ataupun perlu di highlightkan ataupun tidak. Okay, so insyaAllah minggu depan kita akan buat sesi IG live bersama Sophia Fertility dan kita akan bincangkan pasal result telur dan AMH so a bit more basic compared to this topic. Okay, so kita akan jumpa pada hari dan waktu yang sama. Okay, insyaAllah selamat malam. Okay, happy weekend, enjoy your Sunday tomorrow. Assalamualaikum. Okay.